Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua hai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semoga saja cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kenikmatan yang paling besar dan kesehatan wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin seperti biasa ana banyak kegiatan lagi, banyak kerjaan, tidak sempat membuat video ya kan. Jadi alhamdulillah sekarang baru dapat membuat video. Jadi kita akan belajar ngaji bareng lagi di sosial media ataupun di YouTube. Jadi di video kali ini saya mengambil videonya di channel Menjentik Hati yang bertajuk ataupun yang berjudul ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal. Nah, ini cerita tentang Dajjal ataupun akhir zaman. Nanti hampir-hampir dekat datangnya hari kiamat. Jadi Dajjal akan datang, ya kan? Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar. Oke, seperti biasa link originalnya anda taruh di bawah deskripsi. Bisa diklik dan bantu support channelnya Menjentik Hati dengan cara tekan like, tekan subscribe yang warna merah itu, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Menjentik Hati. Oke, dan boleh di share supaya dapat manfaat kepada orang-orang yang menonton. Oke, masyarakat sosmed. Jadi langsung saja kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Nah, fokus ya masyarakat sosial media menontonnya bersama-sama. Ini di official Menjentik Hati ya. Di channelnya official Menjentik Hati. Fokus kita menonton bersama-sama. Oke. Kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang dirahmati Allah, Dajjal ni manusia. Manusia. Dia sudah pun dilahirkan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang bertemu dengan Dajjal. Sehari saya cerita. Dan Dajjal ini telah pun remaja. Pemuda, remaja. Dia umur dia tak tua-tua ke ustaz? Ya, tidak tua-tua. Dia minal munzarin, di kalangan mereka yang dipanjangkan usia. Macam inilah tuan-tuan nak mudah faham. Nabi Isa di mana tuan-tuan? Nabi Isa di langit. Nabi Isa waktu diangkat umur dia 33. Sampai hari ini sudah berapa ribu tahun Nabi Isa alaihissalam 33. Ni nak bagi tuan-tuan faham. Antara makhluk Allah yang dipanjangkan umur, yang tidak mati, antaranya ialah Dajjal. Dajjal tidak mati-mati, berarti abadi ya. Dajjal ni berapa orang? Seorang. Satu sahaja. Dia manusia bapa juga segala Dajjal. Dajjal kecil ada 30 orang. Yang tu dia tak ada kuasa-kuasa apa sangat. Yang bapa segala Dajjal ni satu je. Telah dilahirkan dan telah pun membesar. Minggu lepas ada orang sebarkan satu video. Minggu lepas, baru je. Baru, sebab tu saya sebut setiap minggu. Orang sebar satu video bayi, mata satu, duduk di sini mata dia. Sebar viral video tu. Ulasan di bawah, bayi Dajjal. Menyedarkan kita tentang kebesaran Allah dan kebenaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lah, kebenaran yang disebutkan oleh Nabi mai ke mana? Dajjal dah besar dah, bukan baru dilahirkan. Yang tu bukan Dajjal. Kalau betul
bayi itu memang ada, dilahirkan di Israel. Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi beritahu Dajjal dah lama lahir, dah besar pun. Dan mata Dajjal bukan satu, mata dia dua. Tapi disebabkan tak ada ilmu, orang sebarkan. Dalam grup ustaz-ustaz ada. Loh, kita pun mikir tak lepas tuan. Macam mana ustaz ni faham? Macam mana dia boleh sebar, share video ni? Benda tu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bertentangan dengan hadis Nabi, kenapa share lagi? Nampak tuan-tuan? Okey, malam ni kita sebut Dajjal ni dia dah lama lahir dan dia dah pun membesar. Dia manusia. Yang kedua, dia lelaki. Lelaki, Dajjal lelaki. Lelaki. Tuan-tuan tengok orang viral pula video lepas ni, bayi perempuan pula, mata satu, tengah-tengah mata satu. Mengejutkan, seorang bayi telah pun keluar, isteri kepada Dajjal pula dah. Sebab bayi perempuan. Tuan-tuan nak viral kah? Tak payah. Tak boleh viral. Benda tak betul. Dajjal telah pun dilahirkan, dia telah pun dewasa, syab, pemuda. Seorang manusia yang sempurna tubuh badan dia, mata dia dua, hidung dia, mulut dia, telinga dua, tangan dua, jari dia 10. Manusia. Manusia seperti kita berarti. Dan di mana dia sekarang? Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Ini ceritanya. Sabit dengan hadis yang sahih cerita tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Judham. Ni cerita ni di negara mana tuan? Di Mekah, Madinah. Waktu tu Rasulullah SAW di Madinah. Nabi di Madinah. Lelaki ni orang Arab, beragama Kristian. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang, mereka naik kapal. Pergi ke mana tidak diperincikan. Hadis ni tuan, ni hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahih berarti ya. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat, oleh laut yang kuat, sehingga kami hilang arah tuju, sampai tak tahu pergi ke mana. Selama 30 hari, sebulan duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kata Tamim yang cerita ni, dia pun bawa turun bot, perahu, sampan. Kapal besar, bawa turun yang kecil itulah, sampan tu, bot. Maka kami pun bergerak ke pulau tu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Waktu kami tengah berehat-rehat, ni hadis ni panjang tuan, hadis ni panjang, saya tak baca hadis tu, saya terus terjemah secara mafhum. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Pelik tu aneh. Aneh tu ya kan, kalau enggak salah masyarakat. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Tuan-tuan, kalaulah binatang tu singa, sahabat akan sebut singa. Kalau binatang itu unta, sahabat akan sebut unta. Kalau binatang itu kerbau, sahabat akan sebut kerbau. Sebab binatang-binatang buas ini, boleh dilihat di bumi Madinah pada zaman itu. Madinah pada zaman Rasulullah bukan macam hari ini tuan-tuan.
Madinah pada zaman dulu 1400 tahun yang lalu dikelilingi oleh hutan tebal. Ini kena tengok sejarah geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Hutan tebal. Gajah sahabat tengok, harimau sahabat tengok, pelanduk kijang sahabat tengok. Tebalnya hutan di Madinah ketika tu. Bila binatang ni keluar daripada pulau ni, seekor saja, dia berjalan mendekati 30 orang tadi, kemudian dia bercakap, siapa kalian? Binatang tadi. Maka Tamim ibn Aus kata, kami pun jawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian. Waktu tu tak Islam lagi, dia tak masuk Islam lagi. Kami pemuda-pemuda Arab Kristian, daripada semenanjung tanah Arab kami keluar. Sampai tengah perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Sebulan berarti ya. Akhirnya terdampar di pulau ini. Tuan-tuan bercakap dengan siapa? Rasul. Binatang. Oh, dengan binatang. Oh ya tadi ya. Binatang yang pelik tu ya. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, siapa kamu? Tuan-tuan turun jumpa lembu. Lembu tu tegur kita, balik awal tak dengar ceramah kah? Tuan-tuan nak bagi tahu kat dia sakit perut? Tak bagi tahu dah kat dia. Tekan minyak terus lari lah. Gas. Berani orang Arab, tengoknya. Orang Arab. Bila binatang tu tanya, kamu ni siapa? Binatang bercakap. Hadis sahih. 30 orang ni siap jawab lagi. Jawab. Dia tanya pula, kamu ni apa? Binatang tu jawab, ana al-jassasah. Oh, jassasah. Jangan buh nama anak pula. Ya. Nama binatang Jassasah. Nama tak elok. Ada ulama kata itu iblis. Oh, jassasah. Ada ulama sebut jassasah tu ialah iblis. Dia berupa jadi binatang huduh tu. Satu pandangan lah, satu pandangan. Untuk mendapat ya. Anal jassasah. 30 orang ni tanya, jassasah tu apa? Dia tak jawab. Dia kata, di tengah-tengah pulau ada satu orang. Yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Ada orang pula dah di pulau tu. Maka orang yang duduk di tengah-tengah pulau tu nak jumpa dengan kalian, yang 30 orang tadi. Maka yang 30 orang tadi dalam keadaan yang tercengang. Pulau ni pulau apa? Ada binatang pelik. Ni kalau pi tengah-tengah pulau ni, manusia tu syaitan ke apa ke, habis kita. Ini Tamim cerita. Tapi mereka pergi juga. Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Mereka berani berarti orang. Berjalan 30 orang ke tengah-tengah pulau. Ini tuan-tuan tengok. Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Masuk ke dalam. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia, tetapi tubuhnya sangatlah besar. Ini langguau Ustaz ya. Satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Dia bersandar ke dinding gua itu. Oh, benar ya. Dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat dengan rantai, diikat macam ni. Ikat macam ni. Ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya macam tu. Oh ya macam ni macam ni. Ya. Rantai besi, tak boleh bergerak. Kaki macam tu. Ya, faham Ustaz. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu, panjang, rambut panjang, kerinting yang sangat kerinting. Tuan-tuan boleh bayang, sangat kerinting panjang. Kerinting itu keriting kan? Lelaki itu bertanya kepada kami, man antum? Kamu semua ni siapa? Lelaki yang kena ikat tu tanya. Ya.
Kami Arab agama Nasrani daripada Semenanjung tanah Arab, naik kapal, panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, siapa kamu? Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Kita dengar soalan dia. Hadis ni hadis sahih. Soalan pertama lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Yang ramai-ramai ni jawab tahu. Macam mana keadaan Tasik itu? Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak. Orang menggunakan air di Tasik itu. Lelaki yang kena ikat ni jawab, tuan-tuan. Lelaki ni kata, satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Satu hari Tasik itu akan kekeringan, kata lelaki itu. Bukan Dajjal lagi kan? Dia tanya soalan yang kedua. Laki yang diikat tu tanya, bagaimana keadaan ladang Baisan, Nakhlu Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Ladang Baisan. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. Nampak ah? 2, 3. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Depa ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Dia kata satu hari mata air itu akan kering, akan berhenti. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Nampak tuan? Maka Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Nabi menang ya. Maka lelaki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi itu. Sesungguhnya, kata lelaki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Betul itu ya. 30 orang yang pernah melihat Dajjal di depan-depan. Tak lari tuan-tuan, no? Tengok Dajjal di depan. Sebab dia tak tahu, waktu tu mereka pun tak tahu, bila kawan tu sebut akulah Al-Masih Ad-Dajjal, tak lari juga. Relax mereka. Kita hari ni kan, kalau dia main akulah Masih Dajjal, lari. Menyelamatkan diri Ustaz. Bila dia kata akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sudah hampir masanya, apabila tanda-tanda yang aku sebutkan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk keluar ya, berarti itu tanda-tanda yang. Tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Nabi SAW diutuskan ke belum? Sudah. Utus dah, habis dah. Utus dan telah pun wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Tahu lah. Buka YouTube, balik lagi buka YouTube. Tulis dalam bahasa Arab Buhairah Tabariyah. Tak pandai tulis Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Oh, Israel. Adalah. Yang Dajjal sebut ni bukannya ada di angkasa lepas, ada di atas muka bumi ni. Dajjal kata satu hari tasik itu akan mula surut, dan ketika itu aku akan keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Tuan-tuan boleh tengok tasik itu hari ni, bagaimana setiap tahun dia mengalami kesurutan dan kekeringan. Tiap-tiap tahun. Kadar air dalam Tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun. Siapa yang jaga Tasik Tabariyah hari ini? Negara haram Israel.
Kementerian Israel dia letak satu kayu penanda aras tu sebab tasik itu kering setiap bulan. Bukan kering, menyusut setiap bulan. Benda tu dikomentarikan. Tuan-tuan boleh tengok dikomentari dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggeris tentang kenapa tasik Tabariyah mengalami kekeringan penyusutan air setiap bulan. Tuan-tuan nampak tak? Jauh ke dekat kita ni? Zaman ni jauh ke dekat? Sebab tu daripada mukaddimah tadi saya beritahu. Soalan yang kedua, Dajjal tanya tentang ladang Baisan. Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ni 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang dah. Ni. Bukan kata pokok saja, buah tak ada, sekali dengan batang-batang tak ada. Dah habis semua Ustaz. Berarti udah Dajjal sebut, Dajjal kata apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir. Zaman mana tuan? Zaman mana? Sekarang. Siapan? Soalan yang ketiga, dia tanya tentang Ain Zughar, mata air Zughar. Keempat Ustaz. Antara ulama moden yang alim yang menafsirkan dan mencari Ain Zughar ni adalah mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Dia buat kajian, kemudian dia pergi. Bila Nabi sebut Ain Zughar ini dekat dengan Syam, Syria, Jordan apa semua ni, pasukan ulama daripada Mesir ni pergi ke kawasan sana dan mereka mendapati Ain Zughar itu merujuk kepada laut mati. Laut mati. Saya sampai laut mati tu 2 kali. Waktu tu jahil lagi. Tempat tu tak boleh pergi tuan. Tidak digalakkan. Kan? Laut mati, tempat laknat. Tapi dia ajib lah tempat tu. Kadar laut dia tak silap saya 60 kali daripada laut biasa. 1 kilometer sebelum tuan-tuan sampai tu telinga kita dah dengung dah sikit. Dia besar ya? Tuan-tuan masuk dalam laut mati. Dia tasik tapi dia dipanggil laut mati. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan berjalan dalam, dia tak tenggelam. Tuan-tuan boleh berjalan sampai tengah. Laut mati itu 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut Ain Zughar. Ain Zughar ya dulu ya. 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut itu Ain Zughar. Ketika kumpulan ulama daripada Mesir termasuk mufti Mesir yang lalu pergi ke situ, berdiri di atas, bukan di dalam air tu, di tepi laut mati, berdiri. Orang kampung sebut, wahai tuan mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada laut mati tu. Dia tunjuk satu pokok jauh daripada laut mati tu, pokok jauh daripada laut mati tu. Dia kata, wahai tuan guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh laut mati. Dan hari ni dah mula surut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini dia diikat di sebuah pulau. Dia lelaki, dia pemuda, rambutnya kerinting, matanya 2 tetapi buta di sebelah kanan matanya. Mata kanan buta. Berarti kanan buta, tinggal kiri berarti ya, Ustaz. Apabila dia keluar, bila Dajjal ini muncul, tuan-tuan tengok, saya sebut cara ringkas. Ini yang paling penting sekali. Like, jangan lupa like ya. Berarti ini kayaknya udah habis nih video nih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Nyalakan loncengnya juga. Oke, masyarakat sosial media, sudah selesai kita nonton bersama-sama video tentang ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar. Merinding kan mendengar ceritanya. Tapi yang saya kagumi yaitu orang Arab dulu ya kan. Yaitu yang 30 orang tadi datang ke yang
sebulan tadi Ustaz cakap kalau nggak salah, sebulan terdampar di air, lalu tersasar ke suatu pulau. Lalu dia masuk ke dalam gua dan melihat ada seorang laki-laki di sana berambut keriting dan lagi dirantai begini. Dan badannya besar. Yang saya kagumi, mereka nggak takut. Itu poinnya. Jadi kalau kita manusia biasa, takut nggak? Emang mereka manusia biasa sih. Tapi orang Arab gentleman. Orang Arab emang berani sangat lah, ya kan? Jadi kesimpulan yang dapat ana ambil wahai masyarakat sosial media di video kali ini, sebelum itu semua terjadi ataupun Dajjal datang ke dunia ini ataupun ke tempat-tempat kita, yuk sama-sama kita memperbaiki akhlak, tauhid, amal dan ibadah kita semuanya sebelum semuanya terlambat. Oke? Sebelum semuanya terlambat, mari kita perbaiki mulai dari sekarang. Oke, masyarakat sosial media, semoga video kali ini yang kita nonton bersama-sama dapat bermanfaat kepada ana pribadi dan semoga dapat bermanfaat kepada penonton masyarakat sosial media. Oke. Jadi, mohon maaf jikalau banyak kesalahan dan kejanggalan di video. Saya mohon maaf sekali kepada masyarakat sosial media. Kalau banyak kekurangan dan koreksi di kolom komentar di bawah ya. Kita belajar di sana, kita berinteraksi bersama-sama di sana. Oke, masyarakat sosial media, mungkin saya padai di sini dulu video kali ini. Kita nonton bareng ataupun nonton bersama-sama, belajar bersama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.